Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang konsep insan, kejadian manusia dari aspek agama dan falsafah. Perkenalkan, ahli kumpulan kami yang pertama, Fatin Nazirah binti Ramli, Fatihah Balqis binti Syuhaimi alias Muhammad Nasir, dan saya Nur Aisyah binti Azman dan Nurul Syazwani binti Suhaimi. Kami dari kelas D1IM 2453A. Pengenalan konsep insan. Insan atau juga disebut manusia ialah makhluk istimewa kerana mereka boleh berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Setiap perkara yang tidak boleh menerima ilmu dan berkehendak tidak disifatkan sebagai manusia. Tidak sukar untuk mendefinisikan konsep insan bermoral secara tepat. Konsep insan itu sendiri pun mempunyai pelbagai pengertian mengikut aliran pemikiran disiplin iaitu ilmu dan kemahiran agama. Konsep insan bermoral adalah satu gambaran potret insan yang baik atau insan yang mempunyai sifat dan nilai murni yang mulia. Walaupun apa yang disifatkan baik atau mulia itu berbeza-beza pengertiannya menurut pelbagai aliran pemikiran dan ajaran agama, namun secara amnya manusia sejagat boleh bersetuju bahawa insan yang baik mempunyai ciri-ciri tertentu yang positif, bersifat universal dan diterima umum sepanjang sejarah kehidupan manusia. Di Malaysia, konsep insan bermoral yang dibincangkan sebelumnya seharusnya sesuai dengan wawasan dan aspirasi negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat pelbagai bangsa, bahasa, budaya dan agama. Ini menjadikan konsep insan moral menurut perspektif Malaysia mempunyai acuan dan modelnya yang tersendiri dan seharusnya terpakai untuk semua warga negaranya di setiap lapisan dan peringkat tanpa sebarang pengecualian. Kejadian manusia dari aspek agama. Dari definisi Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan dan menjelaskan tentang proses kejadian manusia serta peringkat proses kejadian manusia. Al-Quran dan Sunnah mendefinisikan maksud manusia sebagai lafaz isim, mufrad atau nas jamak. Selain itu, manusia juga disebut dengan istilah bashar, Bani Adam atau zuriat Adam. Adam atau nama manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Setelah terciptanya Adam, maka diciptakan pula Hawa. Maka setelah itu manusia berkembanglah di muka bumi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu daripada tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Kejadian Nabi Adam telah disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran dan ia menyatakan bahawa Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Antaranya surah yang menerangkan kejadian Nabi Adam ialah surah Al-Baqarah, surah Al-Iraq, surah Al-Kahfi, surah Ali Imran, surah Yasin, surah Maryam dan surah Toha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati atau air benih yang sedikit dipandang orang. Surah Al-Sajadah ayat 32. Ayat ini menerangkan dengan jelas bahawa pada permulaannya manusia dijadikan daripada tanah dan selepas itu barulah keturunannya dijadikan daripada air mani yang hina. Kejadian Nabi Adam terbahagi kepada 5 peringkat. Peringkat yang pertama ialah turab. Turab membawa maksud sebagai tanah bumi. Kejadian Nabi Adam AS bermula daripada peringkat ini, iaitu pengumpulan tanah bumi dalam bentuk turab atau tanah yang berdebu. Seterusnya peringkat yang kedua iaitu tin yang berbawa maksud sebagai tanah liat. Pada peringkat ini, Allah SWT menyaringkan debu bagi mendapatkan saripati atau sulalah min tin, di mana Allah akan mengambil salah satu bahagian yang benar-benar suci dan bersih. Kemudian tanah ini akan dicampurkan dengan air bagi membentuk tanah liat atau dikenali sebagai tin.
Kemudian peringkat yang ketiga ialah Hamas Maknun yang bermaksud sebagai tanah yang berbau. Pada peringkat ini, Allah SAW telah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-15. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering yang berasal daripada lumpur hitam, hama masnun yang diberikan bentuk. Pada peringkat yang keempat pula ialah salsal. Salsal ialah tanah yang keras. Pada peringkat ini, Allah SWT menjadikan ia dalam bentuk tembikar atau tanah yang keras. Proses ini mengambil masa selama 40 tahun dan genaplah 120 tahun proses kejadian Nabi Adam AS. Akhirnya, proses peniupan roh yang merupakan peringkat terakhir dalam proses pembentukan fizikal Adam AS. Firman Allah dalam surah Al-Rahman, ayat yang ke-55, Dia menciptakan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Dan peringkat yang terakhir iaitu peringkat kelima. Peringkat ini ialah al-ruf atau peniupan roh. Setelah semua peringkat telah selesai, kemudian Allah SWT meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam AS. Maka sempurnalah kejadian Nabi Adam AS sama ada dari segi rohani, fizikal dan seluruh organ dan sistem tubuhnya telah berfungsi dengan sempurna. Seterusnya ialah kejadian Hawa. Hawa telah diciptakan setelah kejadian Nabi Adam AS dan dia diciptakan untuk menjadi pasangan kepada Nabi Adam dan mereka telah ditempatkan di dalam syurga. Firman Allah SAW, Surah Al-Nisa ayat 4. Hai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu dan daripadanya lah Allah menciptakan isterinya dan daripada kedua-duanya Allah memperkembangkan, membiakkan kamu lelaki atau perempuan yang banyak. Seterusnya ialah peringkat kejadian Bani Adam. Peringkat kejadian Bani Adam terbahagi kepada 6, iaitu nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lam, nash'ah, khalqam akhir dan nafkhur ruh. Nutfah ialah peringkat pertama, iaitu minggu pertama selepas persenyawaan yang berlaku setelah air mani bercampuran. Alaqah pula bermaksud minggu pertama untuk pembentukan, ia dikenali sebagai alaqah. Tahap ini telur telah disenyawakan dan tertanam pada dinding rahim. Mudghah pula ialah minggu keempat pembentukan, ia dikenali sebagai mudghah. Perkataan ini disebut di dalam surah Al-Hajj dan Al-Mu'minun. Dan izam dan lam adalah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Nash'ah khalqan akhir adalah peringkat iaitu menjelang akhir minggu ke-8. Terdapat beberapa perubahan yang akan berlaku. Dan akhir sekali ialah nafkhur ruh. Para ulama menyatakan bahawa peniupan ruh berlaku setelah 40 hari selepas pembentukan organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Selain itu, teori kejadian manusia. Menurut Islam, teori kejadian manusia merujuk kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Manakala dari pandangan ahli falsafah Yunani dan Barat, teori kejadian manusia merujuk kepada dua sumber, iaitu akal dan panca indera. Sekarang, saya akan menceritakan tentang unsur kejadian manusia. Penciptaan manusia melibatkan dua unsur utama, iaitu unsur jasad yang terdiri dari tanah dan unsur roh yang tidak diketahui dan dijelaskan kepada manusia fenomenanya. Perkara ini telah dinyatakan dalam surah Sod ayat 70 hingga 71 yang bermaksud, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia Adam dari tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Manakala kajian saintis mengesahkan bahawa bahan kimia yang terdapat dalam badan manusia sama dengan bahan kimia yang terdapat dalam bumi. Dan sesetengah pendapat ulama yang mengulaskan unsur kejadian manusia ini terdiri dari 4 unsur, iaitu unsur air, unsur api, unsur tanah dan unsur angin.
Sekarang kita akan membincangkan tentang kejadian manusia dari aspek falsafah. Okey, kita akan cuma membincangkan tentang 4 ahli falsafah barat saja, iaitu Plato, La Mettrie, Karl Marx dan juga Sigmund Freud. Okey. Plato, seorang ahli falsafah barat, menyebutkan kejadian manusia berkaitan dengan dua alam, iaitu alam idea versus alam indera. Manakala ahli falsafah La Mettrie mengklasifikasikan manusia ibarat sebuah mesin. Okey. Ahli falsafah barat Karl Marx pula menyatakan manusia tidak bererti tanpa masyarakat. Manakala Sigmund Freud menjelaskan tingkah laku manusia didorong oleh hasrat seksualiti kerana jiwa memiliki 3 peringkat kesedaran, iaitu sedar, prasedar dan tidak sedar. Kesimpulannya ialah secara am konsep insan iaitu kejadian manusia dari aspek agama dan falsafah dapat dirumuskan sebagai kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Hakikat kejadian manusia daripada tanah ini juga boleh memberi kesedaran dan keinsafan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Sesungguhnya kita datang daripada tanah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.